منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا امتحانا إلا نجحته. لك فيها رضا ولنا فيها الصلاة إلا قضيتها ياسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم هذا جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Minta maaf lah dia ada gugup sikit pasal kita orang kampung kan. Selalu kita tak berani nak cakap dengan orang ramai-ramai. Hari ni orang ramai datang kampung kita kan. Jadi kita ada gugup sikit lah. Okey, jadi bagi kita meneruskan baik program kita pada hari ini, kita teruskan ucapan kita lah dengan bakal insyaAllah bakal YB kita Ustaz Azli Syam insyaAllah. Kita mulakan ucapan beliau untuk program hari ini insyaAllah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kita pada pagi ini untuk berhimpun, bertemu sama dengan tetamu kita yang berhormat Sri Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, yang juga merangkap Menteri Alam Sekitar yang dapat hadir bersama kita pada pagi ini. Dan juga tidak dilupakan yang di-Pertua kawasan Seberenggam yang juga merangkap timbalan pengurusi Perikatan Nasional Seberenggam, dan kepada juga tidak dilupakan yang berhormat Dasura daripada Pahang, turut sama datang untuk membantu jentera kita dalam pelaraya kita kali ini, khususnya di N26 Don Macap. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Datuk Sri Tuan Ibrahim Tuan Man sudi untuk melapangkan masa bertandang di N26 Macap pada hari ini. Dan kebetulan dengan takdir Allah, semalam sehingga ke hari ini Don Macap telah diuji oleh Allah Ta'ala dengan musibah banjir. Jadi setakat ini ada 2 pusat pemindahan lah yang telah dioperasikan, iaitu satu di PDM Ulu Benot yang ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Sri Kencana, dan yang kedua di Dewan Jalan Kolam Air Seberenggam, di Bandar Seberenggam. Jadi alhamdulillah kita telah dapat menyantuni mangsa-mangsa yang telah ditempatkan di sana, alhamdulillah. Dan insya-Allah kalau diizinkan Allah, kita akan bawa sekali lah menteri kita untuk meninjau keadaan di sana dan menyantuni mangsa-mangsa yang ditempatkan di sana.
Jadi sebagai sedikit ucapan daripada saya selaku calon N26 Dun Macam, saya Ustaz Azli Syam bin Azhar. Ustaz Azli Syam bin Azhar berasal daripada Kulai Johor dan telah berkhidmat di Simpang Renggam ini, iaitu di Sekolah Menengah Agama Arab dan Tahfiz Al-Masriyah di Batu 40 selama lebih daripada 22 tahun. Jadi dan pada sesi yang lalu, iaitu PRU yang ke-14, saya bertanding di sini di atas tekad Parti Islam Malaysia PAS. Dan pada PRU kali ini di atas tekad Perikatan Nasional, kerana kita di bawah satu gabungan bersama dengan Bersatu dan Gerakan. Jadi mudah-mudahan saya mengajak kepada semua pengundi bagi N26 Macam agar memberikan peluang kepada Perikatan Nasional pada kali ini untuk kita mentadbir kerajaan negeri Johor, dan kita melakukan perubahan dan kita melakukan islah pemulihan pihak pentadbiran kerajaan yang lalu, dan insyaAllah kita akan berusaha untuk menyelesaikan masalah dan isu-isu masyarakat setempat, insyaAllah. Jadi marilah sama-sama kita beri sokongan kepada Perikatan Nasional demi bangsa Johor. Sekadar itu ucapan daripada saya selaku calon N26 Macam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai ucapan calon kita. Seterusnya, waktu yang kita nanti-nantikan, dan kita teruskan program kita dengan ucapan Tuan Ibrahim Tuan Man ke hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Takbir. Semangat siap pagi ni. InsyaAllah. Pertama sekali saya ucap terima kasih pada yang bagi pengurusi majlis, calon kita Ustaz Azli Syam, yang bahagia, yang berhormat Ustaz Anda Surah Haji Rabu, Ahli Dewan Undangan Negeri Pasraf Pahang, yang juga Timbalan Suruhjaya PAS Negeri, para petugas daripada negeri-negeri pembantu. Negeri pembantu ni Pahang kali sini. Negeri Sembilan dengan Pahang. Negeri Sembilan dengan Pahang. Jadi ada 10 negeri di sini. 10 negeri insya-Allah boleh menang. Ya. 10 negeri bantu. Ya. Kalau 10 negeri bantu tak boleh menang lagi payah. Ya. Negeri lain 1-2 negeri. Ya. Sini Negeri Sembilan campur Pahang, 10 negeri. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, ada orang kata pilihan raya ni pilihan raya yang tak diperlukan. Betul ke? Ada orang rasa bahawa tak ada keperluan buat pilihan raya waktu tengah COVID, kan? Tapi UMNO kata dia tak stabil sebab dia lebih satu kursi. Sebab tu dia perlu pilihan raya. Ya. Saya melihat perlu pilihan raya sebab kita nak tukar BN kepada PN. Sebab tu perlu. Ya. Kalau bubar DUN, BN bubar DUN, untuk menang semula BN, tak ada makna. Sebab dia dah menang, dia dah merentah, buat apa bubar. Jadi dia bubar tu untuk mengangkat Perikatan Nasional pula jadi menerajui kerajaan Johor. Dia sangka bahawa dengan bubar, dia rasa boleh dapat. Tapi, wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka ada rancangan, tapi Allah juga ada rancangan. Tentu kita yakin sebagai seorang beriman, rancangan Allah, rancangan terbaik. Ya. Dulu zaman PS mengambil alih kerajaan, ya, kita tengok kecelaruan di antara puncuk pimpinan. Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri,
Anwar duk tanya, bila nak turun, bila nak turun, bila nak letak jawatan, bila nak letak jawatan. Jadi Tun Mahathir pun letak. Sebab dah beria sangat duk tanya bila nak letak, dia pun letak. Ya. Dengan harapan Anwar bahawa bila dia letak, Anwar akan ambil alih. Rupa bila dia letak, kita ambil alih insya-Allah. Perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bagi kita, yang penting tentulah ada sesuatu agenda besar yang kita nak bawa. Ya. Dalam konteks negeri Johor khususnya, ya, kestabilan itu memang kalau kita lihat, ya, PAS bersama dengan UMNO dalam Muafakat Nasional. Saya jadi pengurusi bersama dengan Tok Mat dalam Muafakat Nasional. Ya, kita bentuk Muafakat Nasional waktu kita di pembangkang, kena ingat. Bukan waktu di kerajaan. Waktu bersama pembangkang. Kita ada retreat di Janda Baik, di Pusat Latihan UMNO. Di situ kita susun gerak kerja supaya menjadikan Muafakat Nasional tulang belakang kepada gabungan parti-parti Melayu yang nak bersama kita di Malaysia. Ya. Kita bergerak pada waktu itu berakhir hari Ahad, saya masih ingat. Ya. Habis saja kita diminta semua ahli parlimen pimpinan bergerak ke Kuala Lumpur. Kerana ada satu senario yang berlaku pada waktu itu. Di mana Tun Mahathir, ya, dia menyebut bahawa dia tak senang dengan menerajui kepimpinan Perikatan Nasional, Muafakat Nasional, PS pada waktu itu. Akhirnya kita pergi. Ya. Dalam keadaan begitu, ya, kita bertemu dengan beliau untuk pastikan bahawa DAP tidak berada dalam kerajaan. Dan dia setuju. Kita ambil tanda tangan semua pada waktu itu. Ya. Sebahagian daripada PS, daripada Bersatu, mendukung. Beri undi, beri mandat pada waktu itu. Kita tanda tangan, ya, satu deklarasi bagi menyokong Tun Mahathir pada waktu itu. Ya. Buat SD semua. Di mana? PWTC. Ya. Kutip seorang-seorang pemimpin UMNO yang sokong Tun Mahathir. Bersatu yang sokong Tun Mahathir. PAS yang sokong Tun Mahathir. Waktu itu. Ini sejarah tak ramai orang tahu sebab benda itu benda dalaman. Ya. 136 sokong Tun Mahathir. Termasuk Najib Razak. Termasuk Tengku Razali Hamzah. Saya pergi rumah Tengku Razali Hamzah mengambil tanda tangan. Tapi perancangan Allah lagi hebat. Ya. Tun Mahathir tak mau. Dia nak ada gabungan daripada beberapa orang parti-parti membentuk apa yang dinamakan sebagai kerajaan perpaduan, unity government. Tapi unity government yang dicadang oleh Tun ditolak oleh semua parti-parti. Akhirnya kita tak dapat cari siapa figure untuk mendukung. Hingga wujudnya cadangan lantik Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi Tun Mahathir tak setuju. Ya. Tapi sebahagian yang ada bersama kita setuju. Nak bukti kita ambil sekali lagi buat SD. Tadi SD Tun Mahathir batal. Sebab dia letak jawatan dia tak setuju. Ya. Dan kita tak boleh terima adanya PS, DAP dan sebagainya dalam muafakat. Akhirnya kita ambil SD untuk Tan Sri Muhyiddin. UMNO tanda tangan. PAS tanda tangan. Sebahagian Bersatu tanda tangan. Akhirnya cukup 112, 113 pada waktu itu. Menghadap Agung, akhirnya Agung perkenan lantik Tan Sri Muhyiddin. Tuan-tuan tahu waktu itu? Waktu itu kita buat keputusan bahawa Muafakat Nasional hendaklah menjemput Bersatu join sama Muafakat Nasional. Tulis surat. Presiden PAS sign. Presiden UMNO sign. Jemput Bersatu join Muafakat Nasional. MN ya, bukan PN.
Sayangnya surat itu, jemputan itu sampai sekarang, Tan Sri Muhyiddin jawab surat setuju menyertai muafakat nasional. Bahkan dalam mesyuarat muafakat nasional setuju mengekalkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya ke-15. Itu disetujui oleh UMNO. Ya. UMNO pun setuju pada waktu itu. Ya. Tan Sri Muhyiddin jawab surat jemputan, setuju terima menyertai muafakat nasional. Tapi UMNO pada waktu itu mula tak mau terima. Ya. Dan kita dapati situasi mula berubah. Ya. Ada yang kata kerana PM berdaftar. Tak. Kerajaan Perikatan Nasional dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin, ada kerajaan Perikatan Nasional, parti tak ada. Pada waktu itu, tak ada parti mendukung kerajaan Perikatan Nasional. Kalau kita lihat senario, kerajaan ada, parti tak ada masa tu. Lalu kita setuju daftar Perikatan Nasional. Perikatan Nasional daftar kemudian setelah adanya kerajaan yang kita nama Kerajaan Perikatan Nasional. Maka PAS kita berdaftar bersama. Mestilah ada parti yang dukung kerajaan. Takkan Kerajaan Perikatan Nasional, parti tak ada. Kita jemput Barisan Nasional. Dia tak setuju sebab dia kata kami dah ada gabungan. Okey, dia dah ada gabungan, maka takkan satu gabungan nak masuk gabungan kedua. Tak apa, kita proceed. Dan Alhamdulillah, kita daftar Perikatan Nasional. Dan kita mula nampak reaksi. Sedikit demi sedikit. Akhirnya, apa yang sedang berlaku hari ini. Ya, tukar kepala, ketua Menteri Besar di Johor, di Melaka, daripada Bersatu kepada UMNO. Ya, di Melaka, tukar daripada Bersatu pada UMNO. Di Perak, tukar daripada Bersatu pada UMNO. Okey lagi. Ya. Kemudian, mari pilihan raya. Ya. Pilihan raya di Melaka. Ya. Kita tengok mula berlaku penjarakan sebab UMNO rasa dia dah kuat. Ya. Dan termasuk apa yang berlaku di Johor. Johor PAS sebahagian daripada kerajaan, Bersatu sebahagian pada kerajaan sebelum ini di Johor. Ya, tetapi waktu nak bubar, kita langsung tak dimaklum, kita langsung tak dibincang. Ya, UMNO buat keputusan kami akan bergerak solo di Johor. Kita kata okey, tak ada masalah. PAS dengan Bersatu kita boleh lawan siapa saja. Insya-Allah, mudah-mudahan kita mencapai kemenangan. Kita bekerja. Hari ini ternyata bahawa PAS kita turun di Johor bersama dengan Bersatu dalam gabungan Perikatan Nasional. Ya, tahniahlah, saya tengok perubahan sangat ketara. Ya, di mana-mana tempat saya pergi ni kali ketiga saya turun ke Johor. Saya nak maklumkan pada tuan sekalian, potensi peluang kita menang, insya-Allah kita akan mencapai kejayaan. Ya. Kita tahu bahawa rakyat Johor dah rasa kepimpinan Barisan Nasional. Dah lama dah rasa. Berpuluh tahun. Rakyat Johor pun dah rasa kepimpinan Pakatan Harapan sebelum ini. Yang rakyat Johor tak rasa lagi kepimpinan Perikatan Nasional. Lalu kita kemukakan tokoh-tokoh kita, calon-calon kita yang sangat wibawa. Ya, dengan 8 manifesto tonggak utama yang kita kemukakan. 15 ya, sub kepada tonggak tersebut. Ya, kita letakkan gagasan apa yang perlu kita capai dalam konteks pembangunan masa depan rakyat Johor. Ya. Kita letakkan gagasan. Ya. 8 tonggak utama itu yang berpaksi kepada kepimpinan yang berintegriti, yang bebas rasuah. Semalam ahli parlimen Shah Alam seram PAS dalam parlimen. Ya. Kononnya dia bersama dengan DAP ya, sebab bersama-sama untuk mencapai perjuangan iaitu bebas rasuah. Ya. Ini kalau kita lihat zaman DAP, zaman PM merintah, tuan-tuan takkan tak ingat isu Leng Gua Eng. Tengah dibicarakan, tiba-tiba ditarik. Ya. Manifesto yang gagal ditunaikan. Ya.
Yang dulu pun tak boleh tunai, mari ke Johor, janji pula. Kalau orang Johor terima, teruk orang Johor ni. Dulu pun dah gagal. Akhir dia buat kata apa dia? Dia kata manifesto bukan kitab suci. Kita bila kita susun manifesto untuk Johor, 8 tonggak utama tu perkara yang dalam kemampuan kita buat. Kita bukan janji bulan bintang. Bukan janji kalau hari ni menang, malam ni minyak turun. Bukan. Bukan janji nak hapus tol. Kita janji dalam kerangka yang kita mampu buat. Kita perlu negara yang bebas rasuah. Ahli Parlimen seram PAS. Kenapa? Kononnya kerana PAS sama dengan UMNO. Mendukung kerajaan persekutuan. Memang kita akui dalam kerajaan persekutuan sekarang, PAS bersama dengan Bersatu, bersama dengan UMNO, sebahagian UMNO, dan bersama dengan rakan-rakan daripada Sabah dan Sarawak mendukung kerajaan yang stabil di peringkat kerajaan pusat, tak ada masalah. Kita pun tahu. Keluar Johor, okey. Masuk Johor je kita berlawan. Jadi ada orang kata pening. Saya kata pening apa? Tak perlu pening pun. Ada orang kadang-kadang bila kita masuk di pejabat di kementerian masing-masing, dalam kabinet, kita fikir kerja aja. Saya masuk di kementerian saya buat kerja, saya tak peduli. Bila berlaku banjir, kamu UMNO ke, PAS ke, PH ke, DAP ke, bantuan kena bagi. Pertolongan kena tolong. Sebab sebagai kerajaan. Tapi dalam konteks parti yang nak berlawan pilihan raya, memang kita berlawan. Sebab itu kita tengok dalam konteks ini, kita letakkan syarat. Sebab tu saya kata kita bukan tolak semua UMNO. Ada UMNO yang boleh kerjasama dengan baik. Yang masalah sekarang ni tuan-tuan sekalian, yang duk serang sangat ini ialah dua kumpulan. Dua kelompok je. Yang pertama kluster mahkamah. Tuan-tuan pun tahu. Ini yang buat keputusan tak apa. Yang kedua, mereka yang kalah. Pimpinan UMNO yang kalah pilihan raya dulu. Mereka tak ada tempat nak bertanding. Kalau muafakat penyatuan ummah ni berjaya, kursi-kursi yang dimenang itu kursi-kursi yang dia kalah dulu. Jadi dia mari pilihan raya, dia fikir mana aku, kursi mana? Saya nak bertanding mana? Sebab kursi itu kursi itu Bersatu dah menang. Orang politik ni tak cara sangat meja tu, tuan. Yang penting kursi. Meja orang kata bagi cikgu. Kursi. Tetapi bagi kita, dalam konteks Perikatan Nasional, hari ini kita turun di Johor dalam satu muafakat gabungan bersama 3 tonggak utama parti besar kita. InsyaAllah. Saya melihat ada perubahan jauh besar berbanding pilihan raya di Melaka sebelum ini. Kali ini, kita bergerak atas satu logo, satu lambang, satu pengarahan, satu manifesto, satu jentera. Kita turun. Tanyalah kepada semua pimpinan Bersatu daripada luar, pimpinan PAS daripada luar yang turun datang membantu calon-calon Perikatan Nasional di sini. Kita bekerja sebagai satu tim. Alhamdulillah. Bukan lagi PAS buka bilik gerakan dia, Bersatu buka gerakan. No. Kita turun atas nama Perikatan Nasional. Kenapa? Kerana kita yakin insya-Allah kita akan mencapai kemenangan. 3 komponen yang kita kena jaga. Pertama, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus lihat bahawa kemenangan setelah datangnya pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, tak mungkin kita boleh mencapai kemenangan. Sebab itu Allah Ta'ala mendahulukan pertolongan Allah sebagai syarat, prasyarat kepada kemenangan. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Al-fathu itu nombor 2. Nasrullah itu nombor 1. Pertolongan Allah. Inna fatahna laka fathan mubina. Allah Ta'ala buka jalan kepada kemenangan. Jadi oleh kerana pertolongan Allah ni sebagai prasyarat utama mencapai kejayaan. Jadi kalau kita jauh dengan Allah, kita lupa Allah, kita rasa kita hebat, kita kuat, jentera kita kuat, penyokong kita ramai, lalu kita yakin kitalah menentu kemenangan, kita menempah maut. Jangan rasa kekuatan duduk pada kita. Banyak mana kumpulan besar dikalahkan oleh kumpulan kecil. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Jadi yang pertama, mesti menjaga masing-masing, jaga hubungan. Sebagaimana kata Sayyidina Umar Al-Khattab,
Kalau akhlak kita sama dengan akhlak musuh kita, Allah tidak akan tolong kemenangan kepada kita. Ya. Maka kita jaga yang pertama. Yang kedua, pengukuhan gerak kerja berstrategi. Ya. Kita tahu gerak kerja tak boleh bertabur. Ya. Kalau kita menembak, kita tembak perlu penabur je. Ya. Kepada binatang besar, ya, tembak rusa dengan penabur, tak mati tuan-tuan. Ya. Tak mati. Ya. Bahkan kalau kita tembak, ya, dengan peluru penabur ni, kalau jentera kita ada di mana-mana, tapi fokus tak ada. Fokus kerja tak ada. Strategi tak ada. Cuma strategi ni, sebahagian strategi dipegang oleh pimpinan. Tuan-tuan ikut je. Sebab tu bila kita dalam parti apa, saya kata mudah je dalam parti ni. Ikut apa yang diputus oleh parti, itu je. Sebab sebahagian strategi itu berada pada pimpinan je. Jentera tak tahu. Dan tak boleh beritahu. Ya, ada benda tak boleh beritahu. Sebagai contoh zaman Nabi. Ya, dalam perang Ahzab. Perang dengan Yahudi di utara Madinah. Perang apa? Khaybar. Khaybar di mana? Khaybar di utara Madinah. Dalam keadaan biasa, tenang di Madinah masa tu. Tiba-tiba Nabi beritahu, siap pasukan perang. Bersiap dengan pasukan perang. Kerana ada peperangan akan berlaku. Ya. Jadi oleh kerana Nabi arahkan bersiap, sahabat-sahabat bersiap. Dalam keadaan tak tahu nak perang dengan siapa, nak perang di mana. Tak tahu. Cuma dia arah turun-turun. Jentera parti. Dia arah turun. Ya. Turun ke Dun mana? Dun Macap. Turun lah. Ya. Saya rasa orang Pahang ni kali pertama datang ke Macap. Kan? Tengok weh ada ke Macap di Malaysia. Tak tahu pun. Ya. Ni kalau tak ada pilihan raya, mungkin kita pun tak sampai. Ya. Pagi tadi saya masuk, petang semalam saya masuk satu kawasan tentang banjir lah. Ya. Jadi, saya kata nasib baik dia pilihan raya, sampai. Ya. Kita diarah begitu. Jadi sahabat-sahabat bersiap. Lepas bersiap, tiba-tiba mereka kata bertolak. Bertolak ke mana? Ke selatan Madinah. Ya. Bertolak ke selatan Madinah. Sahabat-sahabat lagi pening, nak perang dengan siapa? Ya. Ke selatan nak gimana? Abu Bakar pun tak tahu, Umar pun tahu, Osman pun tak tahu, Ali pun tak tahu. Penglima tentera tak tahu nak pergi perang dengan siapa. Sebab strategi Nabi seperang. Nabi pegang. Bertolak ke selatan Madinah. Baru bertolak lebih kurang dalam tak apa sejam, berehat. Nabi kata kita berkemah di sini. Lagi pening. Nak perang di mana? Takkan setengah jam jalan dah berkemah. Ya. Oleh kerana Nabi arah, sahabat-sahabat pun siap. Pasang kemah, rehat. Tengah malam, dia kata sekarang, bertolak sekarang juga. Kelang kelibuk, bangun, kemahkan kemah apa semua, patah balik ke utara Madinah. Khaybar di utara Madinah. Ya. Ni soal strategi. Ya. Tak semua strategi kita perlu tahu. Kita jentera ni kerja, kita buat kerja je. Bila kita diarahkan pergi UPU, unit PTUD tu saya bagi contoh. Ya, UDM tu. Kita pergi. Pasal apa? Mesti ada benda. Mesti ada perkara yang pimpinan melihat ada keperluan di sana. Kita pergi di sana. Ya. Baru tengah malam, baru bertolak ke utara Madinah, baru tahu nak perang di Khaybar rupanya. Ya. Demikian juga kita lantik calon. Ya. Nak lantik calon ni, tak semua kita puas hati. Bukan zaman kita, zaman Nabi pun. Perang Zatus Salasin sebagai contoh. Zatus Salasin, peperangan yang hebat dalam sejarah Islam. Nabi lantik siapa panglima tentera? Ya. Amr bin As. Amr bin As baru 3 bulan masuk Islam. Dia mengatakan sebulan baru masuk Islam. Ya. Nabi pesan, semua tentera patuh kepada Amr bin As. Aku lantik dia sebagai tentera. Nabi ikat satu tali hitam, ya, kain hitam di kepala Amr bin As. Nabi pesan dia, pergi buat balik kemenangan. Dia bertolak ke Zatus Salasin. Siapa tentera di bawah dia? Di bawah dia Abu Bakar, di bawah dia Umar, di bawah dia Osman, sahabat-sahabat Nabi, kibar sahabat. Jadi tentera biasa. Orang tak puas hati pasal apa dia baru masuk Islam. Kenapa lantik dia? Kenapa Abu Bakar ada? Kenapa tak lantik Abu Bakar panglima? Kenapa tak lantik Umar sebagai panglima?
Kenapa tak lantik tokoh-tokoh lain yang hebat-hebat sebagai panglima? Tak, Nabi kata aku lantik Amr bin As. Bertolak sampai di Zatul Salasin tengah malam. Ya. Musim sejuk, tuan-tuan. Ya. Bergerak dalam tengah malam sampai tempat itu. Amr bin As kata, sahabat-sahabat mengadu sejuk. Tentera mengadu kesejukan. Sejuk sangat. Memang Madinah ni kalau utara mana lagi sejuk, tuan-tuan. Ada yang minta nak pasang, nak nyalakan api untuk panaskan badan. Sejuk sangat. Amr kata jangan. Aku tidak benarkan siapa-siapa yang mengunggun api. Siapa-siapa yang nyalakan api, aku akan campak dalam api itu. Ya. Akhirnya sahabat tidur dalam kesejukan malam tu. Ya. Besok bangun, kebetulan Amr bin As ni dia tidur malam tu bermimpi. Keluar air mani. Hadas besar. Lalu orang bawa dia air untuk mandi hadas besar. Dia seluk air tu sejuk sangat. Tak tahan. Sejuk sangat. Terlalu sejuk. Lalu dia bertayamum. Dia tidak mandi hadas besar. Dia hanya bertayamum. Bila sampai waktu dia imam semayang, dia jadi imam semayang subuh. Ya, sahabat tak puas hati. Umar tak puas hati. Umar tanya Abu Bakar. Abu Bakar jawab satu je. Hai Umar, taat. Nabi lantik dia. Bukan aku lantik dia. Nabi lantik dia. Tanggungjawab kita taat je. Tak puas hati, simpan dulu. Lepas pilihan raya, baru kita bincang. Ya. Tengah duk kempen, tengah duk buat kerja, jangan timbul benda-benda yang kau maruk ni. Letak tepi dulu. Orang main bola, lekat kemuncuk di stokin, jangan sibuk cabut kemuncuk. Main dulu. Ya. Ini penjaga gol, sibuk cabut kemuncuk. Ya. Main dulu. Lepas main, baru kita bincang. Nak cabut kemuncuk ke nak bakar? Seluar terus. Ya. Jadi, sahabat tak puas hati. Tapi mereka patuh. Ini sebagai contoh. Esok berperang. Alhamdulillah, tentera lari. Bekerja, berjaya, hingga tentera lari. Ya. Amr bin As bawa tentera Islam serbu tengah-tengah awal-awal pagi. Musuh tak sempat buat persiapan. Tiba-tiba musuh lari ke satu kawasan. Tentera Islam pun kejar. Amr kata, berhenti. Mari kita balik ke Madinah. Sahabat tak puas hati. Pasal apa tak kejar terus? Ya, teruskan. Dah nampak dah pusat pentadbiran Johor Bahru. Nampak dah bangunan dia. Ni soal strategi. Balik Madinah, sahabat ngadu ke Nabi. Nabi panggil Amr. Pertama, kenapa kamu tak bagi unggun api? Ya Rasulullah, kita berada satu bukit, musuh kita di bukit sana. Kalau kita unggun api, musuh tahu kita berada di mana dan musuh boleh anggap berapa bilangan kita. Oh, itu sebabnya. Kenapa tak beritahu semalam? Ya. Tak boleh. Waktu perang ni bukan waktu mesyuarat. Waktu perang ni arahan saja. Ya. Kalau buat mesyuarat, lain kali lah. Kalau mesyuarat, okey kita kena unggun api, tak boleh unggun api sebab musuh sana. Nanti ada orang kata, kita unggun, kita lingkung ramai-ramai. Macam-macam kepala lah keluar, tulis Facebook, tulis Twitter, macam-macam lah. Ya. Waktu perang ni arahan je. Arahan saja. Kita ada 3 hari lagi, arahan je. Ya. Buat kerja, buat. Rasa tak puas hati apa, simpan dulu. Ya. Alhamdulillah, kita sebagai tim bersama Perikatan Nasional kita hingga setakat ni, tak ada kes, Alhamdulillah. Sangat puas hati gerak kerja kita. Tak ada komplain yang, tak ada, tak sampai pada saya lah. Ya. Kalau ada kecil-kecil tu saya rasa, ya, yang biasa, yang normal. Kadang-kadang kerana faktor-faktor urus tia dan sebagainya. Tapi benda tu benda kecil. Yang kedua, kenapa kamu jadi imam sembahyang sedangkan kamu hadas besar, kamu tayamum? Ya. Kata Amr, ya Rasulullah, kamu nanti aku ketua kan? Aku ketua medan perang dan aku kena ketua menghadap Allah Ta'ala. Ya. Okey, Nabi setuju. Yang tiga, kenapa tak terus perang? Dia kata ini perangkap ya Rasulullah. Musuh sengaja lari ke bukit itu sebab mereka sedang berada atas 2 puncak bukit. Kalau kita lalu bawah, mereka akan ambush kita dan kita akan mati. Aku tahu tempat tu ya Rasulullah. Mereka sengaja lari ke situ untuk kita kejar dia. Akhir kita diperangkap di situ. Dia akan ambush kita di situ ya Rasulullah. Sebab itu mereka berlari sana, aku minta berhenti. Mari kita balik. Sebab kita dah menang. Alhamdulillah. Ini soal strategi. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, calon kita kemukakan pada kali ini, bersama dengan rakan-rakan kita, kita ada akad sumpah, janji, soal perakuan integriti kita, bebas rasuah dan sebagainya. Dalam PAS, bukan saja aku janji, kita ada bai'ah pun di atas nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi.
Ya. Dan insya-Allah dengan gerak kerja yang kita susun, saya yakin hari-hari terakhir ni kita hanya ada beberapa hari saya lagi, ya. Hujung-hujung ni paling penting sekali. Orang Melayu ni kadang-kadang dia hujung yang payahnya. Ya. Waktu mula buat mitigasi semangat, ya. Sebagai contohlah buat mitigasi ni semangat apa semua, ya. Bila dekat time nak keluar buah tu yang dia malas. Malas cara, malas jaga. Sepatut waktu tu yang paling penting sekali. Pastikan kita bekerja sampai saat akhir, sampai saat diumum keputusan, insya-Allah. Saya nak janji dengan calon ni, tolong ingatkan saya, tolong ingatkan selepas ni. Insya-Allah saya bercadang. Saya akan datang semula di sini untuk meraihkan kemenangan kita, insya-Allah. Ya. Jadi tinggal gerak kerja, ya. Dia jentera daripada Pahang, daripada PAS, jentera daripada Bersatu, ya, jentera kita di tempatan, insya-Allah. Yang penting kita buat kerja dan akhirnya mudah-mudahan Allah mencapai kemenangan. Akhir sekali sebut 3 perkara. Pertama, hubungan dengan Allah kena jaga. Yang kedua, strategi yang betul. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, kerja kita mestilah kerja berterusan, istimrar. Bukan hanya habis pilihan raya, lepas tu kita tinggal, mari pula pilihan raya ni bukan kerja PAS lah. Ya, kita terus bekerja di sini dan saya yakin calon ni bukan orang baru tu bagi tuan-tuan di sini, ya, yang biasa tenaga-tenaga PAS, tenaga-tenaga kita ni, kita turun sepanjang masa, kita bantu. Ya, saya turun di Sabah, Sarawak, tempat yang PAS langsung tak bertanding pun. Di Sarawak tempatnya. Bagi kita, yang penting kerja tanggungjawab kita buat kerja, insya-Allah. Ya. Dan akhirnya kita sama-sama doa pada Allah Ta'ala. Ya, negara kita ni sekarang ni berada dalam situasi sebagaimana dunia keseluruhan lah. Ya, berada dalam situasi yang cuaca yang tidak menentu. Biasa bulan 3 ni kemarau. Ya, tapi sekarang ni bulan 3 banjir. Ya, pasal apa? Kerana perubahan iklim yang berlaku di dunia. Ya, paras laut makin meningkat. Ya, walaupun 0.7 ya, purata seluruh negara menjelang tahun 2100, 0.7 meter saja, tidaklah serius sangat, tidak macam 0.5 sebagaimana 5 meter sebagai diwawakan, tidaklah. Kajian kita di Peringkat Nahrim, berlaku penaikan paras air laut kerana ais di utara cair, di kutub utara selatan makin cair. Kenapa? Kerana bumi makin panas. Daripada revolusi industri sampai ke hari ini 1.5 darjah Celsius kenaikan dia. Ya. Dan kalau sekiranya kenaikan itu melepasi naik 5 darjah Celsius lagi menjelang tahun 2050, maka resiko besar akan berlaku. Sebab itu kita negara komit untuk melaksanakan beberapa agenda bertindak. Alhamdulillah negara kita ni banyak hutan yang boleh absorb segala karbon-karbon yang dikeluarkan oleh industri, oleh kenderaan dan sebagainya. Ya, kita kekalkan 50% hutan kita, alhamdulillah. Tapi kita perlu adakan mitigasi, ya, dan adaptasi kepada perubahan iklim yang ada. Insya-Allah mudah-mudahan Allah pelihara negara kita. Malaysia ni tidak banyak Allah pelihara kita daripada gunung berapi. Kita ada gunung berapi, kita ada gempa bumi, kita ada ribut taufan yang besar macam negara-negara lain. Ya Allah uji kita sikit ialah dengan banjir. Banjir. Jadi oleh kerana itu kita harapkan insya-Allah, ya, kita berusaha di pihak kementerian. Saya nak maklum kita kerajaan meluluskan sebanyak 15 bilion ringgit, ya, untuk sampai tahun 2030 bagi mengatasi masalah banjir negara kita. Insya-Allah kementerian akan bertindak, ya, supaya kita boleh mengurangkan impak banjir, supaya kemalangan, kehilangan harta dan sebagainya dapat kita atasi. Wallahu alam, saya fikir sekadar sepatah dua pagi ini. InsyaAllah yang penting kita terus bekerja. Terima kasih para pengundi Johor. Marilah sama-sama kita pastikan 12 bulan nanti kita keluar beramai-ramai dan pastikan undi kita kepada calon kita Al-Fadhil Ustaz Azri Syam bin Azhar N26. Ya, Dun Macap. Boleh? Okey, kita tekad bersama. Perikatan demi bangsa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Teruskan bekerja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, PDM jelas tadi kita penerangan siap kena
Baruan. Pilihan raya Macam dia ada kata kalau 2 kawasan. PAS Dia menang, kita jaga 5 dulu. menang, lepas tu menang dia Semarang. Jadi maknanya tugas kita kawasan lagi. menangkan pilihan raya. Ni 2 kawasan. Jadi kali ini kita tak boleh bagi besar bagi sekarang. anak-anak saudara mara dengan pakar lain. Yang Perikatan Nasional. dia mentah pun. Ini sampai di sini sajalah. Kita akhiri kita punya majlis. Saya Meeting Encik Syah selaku Ketua PDM Pekan Hajat ucapkan ribuan terima kasih kepada YB Abri, YB Adun, calon sebab kalau perkataan sekian saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada jamuan sikit untuk biker boleh akan ada di bawah. Terima kasih. Dengan tiga mak kita di bawah.
Ada sedikit yang di Kelantan yang akan lewat sikit kerana itu nak masalah banjir baru-baru ni di Rantau Panjang, di Pasir Mas. Tapi keseluruhannya mereka turun bantu. Dan purata satu-satu peti undi ada atau DUN ada dua negeri yang akan turut bantu. Secara keseluruhan saya sangat puas hati dari segi penglibatan jentera parti bagi membantu calon-calon Perikatan Nasional pada kali ini. Harapan saya pantau juga ni kali ketiga saya turun ke Johor dan beberapa DUN yang saya lasiawati, sambutan sangat baik kepada Perikatan Nasional. InsyaAllah sebagaimana yang saya sebut tadi bahawa kita harapkan pengundi-pengundi akan keluar ramai-ramai pada waktu pagi, awal pagi pada 12 bulan kerana kita khawatir pada waktu petang kerana cuaca yang tidak menentu dan takut mengganggu kelancaran. Dan kita target supaya undi itu lebih ramai besar. Sebagaimana pencapaian kita dalam undi pos malam pun sangat membanggakan. Jumlah peratusan keluar mengundi agak tinggi berbanding Melaka. Dan kita juga harapkan bahawa pengundi-pengundi di luar dapat balik mengundi dan pastikan undi anda itu supaya bernilai undilah Perikatan Nasional. Dan yang akhir sekali, saya nak ambil kesempatan juga untuk menyeru kepada seluruh petugas-petugas PAS khususnya, inilah zaman yang paling penting bagi kita menjalin kerjasama yang erat dengan rakan-rakan kita dalam Perikatan Nasional, sama ada daripada Parti Bersatu, daripada Parti Gerakan, dan kita turun sebagai satu tim di sini. InsyaAllah dia Johor ni jadi indikator kepada pilihan raya umum ke-15. Sebab tu kita perlu menang dalam pilihan raya, maka teruskan gerak kerja, sabar dengan pelbagai mehnah ujian yang berlaku. Walaupun dalam tempoh COVID ni, saya masih lagi mengharapkan kita masing-masing jaga SOP, jaga kalau sekiranya kita rasa tak sihat, demam sebagainya, kita jangan keluar. Baik kita kuarantin di rumah, kita buat test ujian COVID. Kalau sekiranya kita positif, jalan terbaik kita kuarantin sendiri, maklum pada KKM. Dan kalau kita rasa tak sihat, tak apa, kita minta kawan-kawan kita yang buat kerja dan kita jaga. Walaupun semalam dalam mesyuarat bersama dengan Perdana Menteri dan Menteri Kesihatan telah maklum, mutakhir ni kita tengok kadar jangkitan COVID ni agak tinggi. Tetapi alhamdulillahnya kita hanya pada tahap 1 dan 2. Yang tahap 3, 4 tu sangat minimal lah. Kemasukan ke ICU juga sangat rendah. Sebab tu kerajaan telah umum pada 1 April nanti kita akan ada SOP baru, kesempatan baru akan dibuka. Penjarakan dalam masjid-masjid pun boleh semayang rapat-rapat. Di kedai-kedai akan dibuka 24 jam dan sebagainya. Tapi beberapa SOP kena patuh lagi lah. Sehinggalah insyaAllah negara kita bebas daripada COVID-19 ataupun endemik yang terpaksa kita akur sebagai negara-negara lain. Itulah beberapa perkara yang saya nak ambil kesempatan pada kali ini. Rakan-rakan yang mari bekerja, terima kasih banyak. Sahabat-sahabat yang tak dapat datang, turun ke Johor, jangan lupa kita boleh tolong dengan duit, tolonglah dengan kewangan. Tak boleh sangat pun tolong doa. Jangan kita tak datang, duit pun tak sampai, doa pun tak ada. Jadi kita minta semua ahli-ahli parti khususnya, pastikan setiap kali kita semayang, di mana-mana saja waktu duha, waktu tengah malam tahajud, mohonlah doa pada Allah semoga calon-calon Perikatan Nasional akan mencapai kejayaan dalam pilihan pada kali ini. Wallahualam. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini adalah merupakan hampir 2 minggu. Lagi 3 hari kita akan mengadakan pilihan raya untuk pilihan raya negeri Johor. Dan kita merasakan bahawa inilah peluang yang terbaik bagi pengundi-pengundi di negeri Johor. Bahawa satu perubahan, peluang yang baik untuk mengangkat satu kerajaan baru yang boleh menjanjikan satu cahaya yang lebih baik dan bersinar untuk negeri Johor. Saya bagi pihak PAS Negeri Pahang mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jentera dan petugas Pahang. Hampir 300 orang jumlah petugas jentera daripada Negeri Pahang hadir di 5 DUN yang ditugaskan di dalam PRN Johor ini. Alhamdulillah kami cuba sedaya upaya membantu sahabat-sahabat kami di negeri Johor memastikan bahawa pilihan raya kali ini rakyat dan pengundi-pengundi Johor boleh memilih Perikatan Nasional. Cuma kita perlu
ada lagi sebelum hingga ke hari mengundi nanti, banyak lagi tugasan yang perlu dibuat, dan saya mengharapkan sahabat-sahabat yang berada di Pahang yang ada ke lapangan masa kita masih lagi memerlukan tenaga, sokongan dan jentera untuk membantu calon-calon kita untuk pastikan kita mempunyai tenaga yang cukup sehingga hari mengundi nanti. Saya ucap terima kasih kepada seluruh petugas negeri Pahang yang hadir dalam membantu ini, dan insyaAllah semoga Allah ganjarkan dengan kebaikan kepada kita semua. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini channel juga. Channel juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masalah. Saya Ustaz Azli Syam bin Azhar, calon Perikatan Nasional bagi N26 Macap, menyeru kepada seluruh pengundi-pengundi di N26 Macap untuk memangkah Perikatan Nasional pada 12 bulan Mac ini. InsyaAllah kita akan melakukan perubahan dalam pentadbiran kerajaan yang akan kita bentuk. Jadi insyaAllah sama-sama kita berikan peluang kepada Perikatan Nasional untuk membina kerajaan yang berintegriti, telus dan bebas daripada salah guna kuasa, insyaAllah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.